Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid 3 KRK 1 dan 3 Arif. Okey, hari ini kita akan mulakan kelas ASK. Tapi Cikgu Mawar hari ini kita tak dapat kelas secara online. Okey, tapi Cikgu dah akan siap-siap untuk kelas kita pada pagi ini. Okey, so kita mulakan dengan bab yang pertama, iaitu pembangunan atur cara. Tajuk 1.1, menggunakan konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atur cara. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah konsep pemikiran komputasional dan dalam tingkatan 1 dan pembangunan atur cara. Okey, untuk pembangunan atur cara kita ada 5 fasa. So untuk membangunkan satu atur cara kita mesti melalui 5 fasa ni yang ini yang harus kamu ingat. Yang fasa pertama ialah analisis masalah. Fasa kedua, reka bentuk atur cara. Fasa ketiga, pengukuran. Fasa keempat, pengujian dan penyah pijatan. Dan akhir sekali ialah dokumentasi. Okey, so kita akan gabungkan teknik pemikiran komputasional dalam menghasilkan satu atur cara. Okey. Okey, apakah konsep pemikiran komputasional? Mungkin ada yang dah lupa ataupun yang dah masih ingat lagi, okeylah. Okey, so konsep pemikiran komputasional ni ialah satu proses pemikiran bertujuan untuk menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri berpandukan mesin atau kedua-duanya sekali dengan menggunakan konsep asas sains komputer. So, yang ni ialah tarifan kepada konsep pemikiran komputasional. So, kamu kena ingat tiga bahagian ni lah. Menyelesaikan masalah oleh manusia berbantukan mesin dan menggunakan konsep asas sains komputer. So, 3 bahagian ni kamu kena ingat. Okey, seterusnya proses penyelesaian masalah ini melibatkan usaha memecahkan masalah kepada komponen yang lebih kecil dan mencari penyelesaian yang secara sistematik. So, yang ni kita lebih kepada penyelesaian masalah dengan memecahkan masalah kepada komponen yang lebih kecil lah. Okey. Okey, kita imbas kembali apakah teknik-teknik dalam pemikiran komputasional yang telah kamu belajar dalam tingkatan 1. Okey. So, teknik yang pertama sekali ialah teknik leraian. Apakah teknik leraian? Teknik leraian ialah memecahkan masalah yang lebih besar kepada bahagian masalah yang lebih kecil. So, kena ingat. Okey, teknik yang kedua ialah pengecaman corak. Apa dia pengecaman corak ni? Pengecaman corak ni dia mengenal pasti ciri-ciri persamaan corak pada bahagian-bahagian masalah yang kecil. So, yang ni teknik yang kedua lah selepas teknik leraian. Okey, yang seterusnya ialah teknik peniskalaan, iaitu mengenal pasti aspek penting dan meninggalkan aspek kurang penting. Jadi kamu kena ingatlah maksud-maksud setiap teknik ni Okey. Dan yang terakhir sekali ialah teknik pengitlakan, iaitu menghasilkan model bagi menyelesaikan masalah yang serupa. Okey. So, kita akan gunakan teknik-teknik pemikiran komputasional ni dalam membangunkan satu atur cara. Okey. Baik. So, konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atur cara bermaksud kita menggunakan 4 teknik tadi dalam menghasilkan satu acara. Seperti yang dah cikgu sebut tadilah. Okey. Okey, kita pergi terus kepada contoh permasalahan. Okey, ini satu contoh permasalahan. Okey, anda diminta untuk membina atur cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola yang berbentuk segi 4.
Okey, ini ada satu contohlah. Okey. Apakah permasalahannya? Kita nak mengira luas dan perimeter sebuah padang bola yang berbentuk segi empat tepat. Okey. Ini contoh gambar padang bola. Okey. Tak semua padang bola dia sama saiz. Ada yang saiz kecil, ada saiz sederhana, saiz besar. Dia ikut peringkat umur lah. Bawah 12, bawah 15, bawah 17 dan dewasa. So ada banyak saiz lah untuk padang bola. Okey, so bagaimana kita nak memasukkan teknik pemikiran computational dalam setiap fasa pembangunan atur cara. So kita mulakan dengan fasa yang pertama, iaitu analisis masalah. Okey, dalam membangunkan atur cara ada 5 fasa ni. Jadi kita mulakan dengan yang pertama, analisis masalah. So masalah tadi kita nak cari luas dan perimeter padang bola sepak. So kita mula dengan fasa yang pertama, iaitu analisis masalah. Okey, dalam fasa ini biasanya pengatur cara akan mengenal pasti masalah, keperluan sistem dan perisian serta sasaran pengguna. Yang ni first kali kamu sebagai pengatur cara yang akan mengenal pasti masalah. Seterusnya mengenal pasti input, proses dan output. So kita kan nak buat atur cara, so kita nak ada satu sistem. So bila ada satu sistem, dia mesti ada input, kemudian mesti ada proses dan output bagi atur cara yang dibina. Okey, 3 ni mesti ada. Kalau tak, sistem kita tak akan berjalan. Okey, kemudian pengatur cara akan menemubual, membuat soal selidik dan pemerhatian bagi mengetahui keperluan pelanggan. Ini fasa pertama, analisis masalah. So ini cara-cara je lah untuk mengenal pasti masalah dan menganalisis. Sama ada membual, membuat soal selidik ataupun pemerhatian. So yang ni tiga perkara ni ialah yang berkaitan dengan analisis masalah. Okey, so kita dalam fasa pertama ni kita gunakan kebiasaannya teknik deraian lah, sebab teknik deraian ni kita memecahkan masalah yang besar kepada bahagian yang lebih kecil. Itu yang pertama, teknik pertama. Okey, kena ingat bahagian-bahagian kecil ni ialah masalah kecil yang lebih mudah diselesaikan. So daripada masalah besar, kita asingkan kepada bahagian yang lebih kecil supaya kita boleh uruskan satu per satu bahagian yang kecil tersebut. Okey. So dalam masalah tadi, kita nak membina atur cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. So kita pecahkan kepada bahagian yang kecil, iaitu yang pertama sekali kita nak kira luas padang bola. Sebab ni secara keseluruhan dia nak luas dan perimeter. So kita pecahkan kepada satu luas padang bola. Dan juga satu lagi kita pecahkan kepada perimeter padang bola. Okey. Baik, itu analisis masalah. Biasanya kita gunakan teknik deraian. Baik. Okey, selesai untuk bahagian fasa yang pertama dah selesai. Kita dah pecahkan kepada bahagian yang kecil. Okey, seterusnya kita masuk ke fasa yang kedua, iaitu reka bentuk atur cara. Okey, dalam fasa ini pengatur cara dia akan menulis pseudocode, melukis carta alih dan mereka bentuk antara muka pengguna. Ini kamu dah belajar sebelum ni, pseudocode, carta alih. Dan mereka bentuk antara muka ni biasanya dia akan design lah bagi cantik dia punya atur cara ataupun dia punya sistem. Contoh je macam Microsoft Office. Dia dah buat, dah siapkan. So Microsoft Office kan
Itu jelah dia punya antara muka dia. Dan juga software yang lain-lain lah. Dia setiap software ni dia mesti ada, ataupun sistem ni dia ada antara muka pengguna lah. So mesti menarik lah untuk pengguna menggunakan sistem ni. Okey, so untuk fasa 2 ni kita menggunakan teknik pengecaman corak teknik yang kedua tadi. So dari sini kita melihat bahagian-bahagian yang kecil tadi, kita analisis untuk mengecam corak-corak yang tentu sekiranya ada. So tadi kita ada dua bahagian kecil, iaitu mengira luas, dan satu lagi kita nak mengira perimeter, padang bola tadi. Okey, so kita tengok apa corak yang sama antara kedua-duanya. Okey, so pengecaman corak ini dapat membantu dalam mencari penyelesaian masalah dengan lebih efisien. Okey, daripada analisis tadi, kita dapati bahawa pengiraan bagi luas dan perimeter tersebut menggunakan pemboleh ubah yang sama, iaitu panjang dan lebar. Okey, sebab kita kalau nak luas, panjang dan lebar. Perimeter pun kita tambahkan setiap sisi dia, iaitu panjang dan lebar. So kita nampak corak dekat sana, iaitu yang sama, panjang dan lebar. So bahagian kecil tadi kita nak kira luas. So input yang diperlukan ialah panjang dan lebar. So satu sistem ni kita mesti ada input. So bahagian pertama ni kita input dia ialah panjang dan lebar. So kalau tak ada input panjang dan lebar, kamu tak boleh kira luas. Okey, yang kedua bahagian yang kecil, kita nak kira perimeter padang bola. Jadi input yang diperlukan juga ialah panjang dan lebar. Jadi kedua-dua bahagian ni mempunyai corak yang sama, iaitu panjang dan lebar. Okey, itu teknik pengecapan corak. Okey, kemudian kita menggunakan teknik peniskalaan. Okey, teknik peniskalaan ni ialah kita nak meneliti dan meninggalkan aspek-aspek kurang penting, dan kita akan ambil, kita kenal pasti mana aspek yang penting. Itu ialah teknik peniskalaan. Okey, mengenal pasti aspek yang penting dan meninggalkan aspek yang kurang penting. So dekat sini kita tadi dah kenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah merupakan jenis corak yang telah dicamkan, iaitu panjang dan lebar tadi. So panjang dan lebar merupakan aspek penting yang perlu diberi penekanan. So yang lain-lainnya tak adalah, okey, tak penting. So yang ni dua ni yang penting supaya kita dapat menyelesaikan masalah, iaitu luas dan perimeter. Okey, so daripada matematik kita dah belajar pengiraan luas dan perimeter ada formulanya. Okey, so luas padang bola ialah panjang darab lebar, manakala perimeter padang bola ialah kita tambahkan panjang darab tambah lebar darab dengan 2. Sebab kita ada 2 panjang dan 2 lebar, 4 sisi. Okey, so selepas kita kenal pasti corak dan juga peniskalaan, iaitu mengenal pasti aspek yang penting. So seterusnya kita nak membuat kita menggunakan teknik pengitlakan yang keempat tadi. Teknik yang keempat iaitu menghasilkan model. Okey, so algoritma yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah pengiraan luas dan padang bola boleh ditentukan. So algoritma ni kamu dah belajar sebelum ni. Okey, sebab yang ni kita nak menghasilkan model, so kita mesti ada ni lah algoritma untuk membuat atur cara. So algoritma komputer biasanya terdapat dalam bentuk pseudocode atau carta alih. Okey, so kalau dah lupa pseudocode dan carta alih ni, so kena study baliklah. Okey, bagaimana kita nak buat pseudocode dan juga carta alih.
Aspek penting yang perlu ditekankan semasa menulis algoritma ialah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan pseudokod dan catak alih yang betul. Okey, so dalam algoritma ni langkah-langkah tu yang penting supaya kita dapat hasil yang betul. Okey. So bagi catak alih, penggunaan simbol yang betul untuk satu langkah merupakan aspek yang penting. Kerana simbol-simbol tersebut merujuk kepada suatu fungsi yang tertentu. Okey, so catak alih ni kita dah belajar dah penggunaan simbol. Contoh untuk simbol mula, kemudian simbol proses, simbol tamat dan lain-lain. Tu kamu kena ingatlah, kena ingat semula. Okey, so saya tadi so teknik yang keempat pengintilakan. So kita akan membuat satu pseudocode untuk mengira luas dan perimeter padang bola. So yang ni contoh pseudocode yang telah dihasilkan. Okey, langkah pertama kita mula. Yang kedua, masukkan panjang dan lebar. Okey, yang ini ialah input. Kemudian langkah ketiga ialah kira. Okey, kira 3.1 luas padang bola sama dengan panjang darab lebar. Kemudian kira yang kedua 3.2 iaitu perimeter padang bola sama dengan panjang tambah lebar darab 2. Okey. Langkah keempat, papar luas padang bola, perimeter padang bola, dan akhir sekali tamat. So dalam menulis pseudocode kamu kena ada 3 perkara, iaitu yang pertama input. So input kita gunakan kataan masukkan. Kemudian proses, proses dekat sini kita kira. So yang ni rumus dah, ini ialah proses dia. Dan akhir sekali untuk output, output mesti paparkan. So kita tulis papar sini. Ini ialah output. So ada 3 bahagian. Okey, ini ialah pseudocode. Ini belum lagi atur cara sebenarnya. Ini baru pseudocode. Okey, seterusnya kita buat catak alih. Catak alih bagi mengira luas dan perimeter padang bola berdasarkan pseudocode yang telah kita hasilkan tadi. So langkah pertama tadi mula. So yang ni lah simbol yang cikgu masukkan tadi. Simbol untuk mula ialah ni segi 4 tapi yang bujur sikit. Okey, kemudian yang ini segi 4 yang saya ingat ataupun cikgu dah lupa dah dia punya perkataan ni. So yang simbol ni ini kita namakan input. So masukkan panjang lebar. So kita masukkan, tulis je balik berdasarkan pseudocode yang kita dah tulis. Okey, langkah seterusnya mengira luas padang bola. So untuk proses simbolnya ialah segi 4 tepat. So yang ni kira luas padang bola. Kemudian kira lagi perimeter padang bola. So yang ni ialah proses. Jadi kita masih gunakan segi 4 tepat proses. Okey, seterusnya output. Output mestilah papar. So yang ni simbol dia. Input dengan output sama simbol segi 4 ni. Jadi untuk output kita tulis papar luas padang bola dan perimeter padang bola, kemudian tamat. Okey. So ini ialah contoh catak alih. Ini yang simple lah sebab kita punya permasalahan tadi pun simple je. Okey. Jadi sekian untuk kali ini. Jadi untuk kelas hari ini cikgu sampai kepada fasa yang kedua. So lagi 3 fasa kita akan pergi pada kelas yang seterusnya. Okey, so kita akan sambung pada kelas yang seterusnya untuk fasa ketiga, 4 dan 5. So cikgu harap
tajuk kali ni kamu boleh faham. Okey, lepas ni cikgu akan bagi kuis untuk kamu buat dalam tempoh sehingga pukul 9.30. Okey. Jadi sekian saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang.